satu ruang ilmu yang baru di mana hari ini kami akan tampilkan iaitu Timbalan Pengarah Pengoperasian Sekolah Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional BPTV Kementerian Pendidikan iaitu Puan Hajah Kartini Osman. Assalamualaikum Puan Hajah. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan memberi makluman kepada penduduk kita. Ini berkisahkan kepada Kolej Vokasional mungkin. Ya. Jadi sebagai pengenalannya, apa yang saya difaham tadi waktu kita berbual seketika tadi sebelum kita bersiaran langsung, ada difahamkan program diploma di Kolej Vokasional. Apa yang boleh kita faham di situ? Ya, terima kasih. Okay, salah satu komponen utama dalam transformasi pendidikan vokasional iaitu seperti yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 ialah menektarafkan sekolah menengah vokasional kepada kolej vokasional. Jadi kolej vokasional telah pun melaksanakan program Diploma Vokasional Malaysia mulai tahun 2012 iaitu dengan 15 kolej vokasional rintis telah terpilih untuk melaksanakan program ini. Jadi kalau sekarang ni pelajar-pelajar di kolej rintis ni telah berada di tahun 3 dan tahun depan mereka memasuki tahun 4 lah. Dan program Diploma Vokasional Malaysia ini para pelajar akan mengikuti pengajian selama 4 tahun. Dengan tambah 3 bulan lah mereka akan mengikuti latihan industri yang kita panggil on-job training. Dan selepas mereka tamat 4 tahun 3 bulan itu, barulah mereka akan dianugerahkan dengan Diploma Vokasional Malaysia. Kiranya dalam usia masih muda lagi mereka sudah pun mendapat? Ya, dalam usia muda lebih kurang 19 tahun mereka telah pun mendapat diploma. Dan sasaran kita punya 3 outcome kita, 70% daripada para pelajar ini akan menceburi bidang industri untuk bekerja sebagai pekerja mahir lah. Dan kita perlukan pekerja mahir menjelang tahun 2020. Dan seterusnya 20% yang berminat untuk melanjutkan pengajian mereka di peringkat lebih tinggi lagi dalam bidang vokasional dan kemahiran. Mereka berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ke Universiti MTUN iaitu Malaysian Technical University Network. Salah satu contohnya ialah UTHM. Dan seterusnya 10% kita mengharapkan para pelajar ini mengikuti bidang keusahawanan. So itulah antara outcome yang kita harapkan daripada para pelajar keluaran kolej vokasional ini. Dan kini terdapat 80 buah kolej vokasional seluruh negara kita. Singkatannya adalah KV Puan? Ya, KV. Singkatan ialah KV, kolej vokasional. Pelajar peserta berapa ramai, ada kuotanya? Ya. Jadi dalam satu tahun tu pengambilan pelajar tu kita mengambil kerana lebih daripada 20,000 dan setahun, tapi kita tak di kolej vokasional Kementerian Pendidikan tu tak mampu untuk menampung. Jadi oleh sebab itu kita telah mengadakan satu konsep kolaborasi iaitu kita teruskan atau meluaskan program kolej vokasional ini di Institut Latihan Kemahiran Awam ataupun ILKA. Ya, jadi dengan perkongsian prasarana, peralatan dan sumber manusia di ILKA ini iaitu di bawah kementerian-kementerian lain. Dan kita telah pun memulakan program ini di 14 buah ILP iaitu di bawah Kementerian Sumber Manusia dan 2 buah Kolej Kemahiran Tinggi Mara KKTM di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Itu di Institut Latihan Kemahiran Awam. Untuk swastanya? Ya, kita juga meluaskan program KV ini di Institut Latihan Kemahiran Swasta ILKS iaitu berdasarkan konsep buying places. Ya, dan kursus-kursus yang ditawarkan di situ adalah kursus-kursus yang berimpak tinggi, contohnya aviation, golf maintenance, mechatronic, iaitu kita menggunakan kepakaran mereka dan kemudiannya pembiayaan dibayari sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi beruntunglah para pelajar kita yang dapat melanjutkan pelajaran ke kolej-kolej swasta tersebut. Ini satu tahap yang tinggi sebenarnya untuk menaik taraf vokasional itu sendiri. Ya, betul. Jadi pilihan yang tepat. Ada juga difahamkan mengenai sebabnya hari ini kita menumpukan dari segi kemahiran. Dan saya rasa cantik sekali. Dianya seiring dengan kehendak kerajaan untuk memenuhi tenaga mahir yang hebat. Jadi program apprenticeship saya rasa mungkin ada sangkut paut.
Ya, di samping kita menawarkan juga menawarkan Diploma Vocational Malaysia, para pelajar yang tidak memenuhi syarat untuk membuat diploma, mereka juga boleh memasuki program-program yang dipanggil program apprenticeship atau program kemahiran yang kita jalankan juga di semua di setengah ya kolej vocational terpilih, juga di pusat-pusat Giat Mara dan juga di Wistek. Jadi ada 3 tempat lah pilihan para pelajar untuk melanjutkan pelajaran di program apprenticeship. Okey. Jadi ada pilihan untuk mereka sama ada layak untuk pergi ke KV ataupun di Giat Mara itu sendiri. Baik, kita sudah maklum dengan mereka yang sudah pun melepasi P3. Ya, P3. Adakah mereka P3 mereka sudah juga pun boleh melanjutkan? Ya, dan ini adalah satu syarat lah untuk melanjutkan pelajaran di KV ataupun program apprenticeship ni. Mereka telah pun menduduki PT3 2014 dan syarat-syarat umumnya adalah warga negara Malaysia, sihat tubuh badan, bebas daripada penyakit kronik lah, seperti masalah jantung, darah tinggi dan penyakit lain lah. Kerana ini boleh menghadkan nanti pergerakan pelajar-pelajar ni masa kerja-kerja amali. Ialah banyak menggunakan kemahiran teknikal. Yes. Dan yang pentingnya ialah para pelajar ni berminat dengan kursus yang mereka pohon. Ya? Ada yang macam syarat-syarat khusus tak? Kalau tadi itu mungkin lebih pada syarat umum. Kalau syarat-syarat khususnya mungkin apa yang boleh mereka fahami? Ya, syarat-syarat khusus tu terkandunglah di dalam kita punya info, iaitu contohnya kalau untuk teknologi mekatronik, syaratnya ialah minimumnya B dalam PT3 tahun 2014 untuk mata pelajaran bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains dan kemahiran hidup. Dan yang pentingnya mereka tidak buta warna lah, tidak rabun warna. Ya? Untuk yang tadi tu Puan, kita dah cerita mengenai program apprenticeship tadi ataupun kemahiran. Apa pula syarat kemasukan untuk mereka ini? Okey, syarat-syarat kemasukan untuk program apprenticeship itu adalah calon mestilah warga negara Malaysia, calon telah pun menduduki PT3, sihat tubuh badan, bebas dari penyakit kronik, samalah seperti tadi, supaya mereka tidak menghadkan diri mereka masa-masa melaksanakan kerja-kerja amali. Dan yang paling penting, mereka boleh menguasai 3M, membaca, menulis, mengira dan tidak rabun warna, dan yang penting sekali ialah mereka minat pada kursus yang dipohon ini. SMT masih ada lagi Puan? SMT masih ada dan untuk sekarang ada 9 buah SMT yang ada di seluruh negara kita lah. Ada syarat untuk kemasukan SMT? Ya, ada syarat untuk memasuki SMT yang 9 buah ini. Pertamanya, calon mestilah warga negara Malaysia, sama jugalah telah menduduki PT3, sihat tubuh badan, bebas dari penyakit kronik, dan yang pentingnya bidang-bidang yang pohon itu mereka mesti minat, iaitu bidang-bidang kejuruteraan mekanikal, elektrik dan elektronik. Dan ada pertambahan syarat khusus untuk tahun ini. Jadi iaitu calon-calon mestilah mendapat sekurang-kurangnya A dalam 5 mata pelajaran, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains dan kemahiran hidup. Jadi kesemuanya perlu supaya mereka dapat memenuhi syarat. Okey, saya rasa ramai yang mungkin ibu bapa ataupun penonton kita sudah pun teruja untuk menyertai, sebabnya kita dapat lihat tadi banyaknya kelebihan. Untuk mereka yang nak memohon, ialah memandangkan kita akan memasuki fasa 2015 tak lama lagi, apa cara mereka nak memohon dan bagaimana? Mungkin ada medium-medium khas. Ya. Jadi para pelajar boleh memohon. Sebenarnya iklannya telah kita keluarkan pada 2 November yang lepas. Iaitu di akhbar-akhbar terkemuka lah, seperti Berita Harian, News Straits Times, Tamil Nesan dan Nanyang Sampau ya. Dan permohonan online telah pun bermula dibuka pada 3 November dan akan ditutup permohonan pada 26 Disember. Okey, jadi permohonan dibuka sehingga 26 Disember Puan Dan seterusnya calon-calon boleh menyemaklah sama ada mereka terpilih ataupun tidak. Jadi hingga 18 Januari mereka boleh semak keputusan sama ada mereka berjaya atau tidak. Okey, jadi saya rasa telah pun diterangkan dengan ruang yang ada ni. Jadi kita mengharapkan agar terus mendapat respon yang baik untuk penyertaan di college vocational ataupun di SMT itu tadi juga Puan. Okey. Mungkin ada kata-kata akhir sedikit Puan? Okey,
Yang terakhir dari saya, okey, untuk tahun ini ada sedikit penambahan maklumat. Boleh. Jadi para pelajar semasa mengisi butiran di online tersebut, mereka mestilah mengisikan juga tentang butiran PS ataupun pentaksiran sekolah yang mereka dapat daripada sekolah masing-masing untuk 5 mata pelajaran BM, BI, Matematik, Sains dan juga KH. Kemudian mereka juga mestilah memasukkan tentang pelaporan pentaksiran psikometrik dari sekolah mereka, iaitu tentang inventory minat kerjaya mereka. Dan yang ketiga, mereka mesti memasukkan juga butiran PAJ SK, iaitu pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum. Di samping memasukkan keputusan PT3 mereka. Jadi itulah penambahan yang kita minta dalam mereka mengisi online. Okey. Satu ruang pertambahan ilmu yang cukup baik, sebenarnya platform baik untuk semua anak-anak muda kita di Malaysia. Dan kita ucapkan terima kasih banyak kepada Timbalan Pengarah Pengoperasian Sekolah Bahagian Pendidikan Teknik dan Vocational BPTV, Kementerian Pendidikan, Puan Haji Kartini Osman atas ruang yang ada ini.